السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada malam yang penuh dengan rahmat dan barakah ini kita dipertemukan. Allah menghimpunkan kita di dalam satu majlis, satu perkumpulan, suatu perhimpunan yang sangat dimuliakan. Ijtima' dia panggil, perhimpunan yang Nabi SAW sebut majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada mana-mana ijtima', perhimpunan. Yang tuan-tuan duk pergi program ijtima' Jumaat tu, perhimpunan yang dibuat pada hari Jumaat. Nabi kata tidak ada mana-mana perhimpunan, kumpulan, majlis yang manusia berhimpun padanya, yang ada himpunan orang ramai, yang ada kumpulan manusia. Tapi Nabi meletakkan syarat, mestilah kumpulan itu fi baitin, di rumah. Min, rumah mana? Rumah daripada buyut. Baitun singular, plural buyut. Rumah daripada rumah Allah. Jadi kita dah berhimpun, dan perhimpunan kita pada malam ini perhimpunan di rumah daripada rumah Allah. Bukan sahaja ada manusia yang berhimpun di sini, di rumah-rumah Allah yang lain, di masjid-masjid yang lain juga ada perhimpunan. Dan perhimpunan yang kita lakukan ini yatadarasuna fih. Kita datang pada malam ini semata-mata untuk kita mengaji. Wa yatluna kitab Allah, untuk kita baca Al-Quran. Maka Allah Ta'ala telah janji kepada orang-orang yang berhimpun ini, nazalat, dia akan turunkan rahmat dia. Jadi bila turun, kita yang duduk dalam majlis ni akan mendapat bahagiannya. Sebab itu salah satu daripada nikmat yang wajib kita syukur, ada peluang lagi nak main ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terus memilih kita. Dan sebelum kita nak meneruskan kuliah pada malam ini, saya nak mengajak dan menyeru tuan-tuan. Saya dapat WhatsApp pada petang tadi, walaupun berita ni dah lama. Saya mengajak tuan-tuan, apatah lagi
kita berada di dalam waktu yang mustajab doa. Selepas daripada salat asar pada hari Khamis, kebetulan waktu asar tadi hujan turun. Selepas daripada waktu asar hujan turun, kita berada pada permulaan hari Jumaat, hari di mana ada satu waktu yang sangat mustajab. Dia bermula daripada maghrib tadi. Untuk kita sama-sama ambil peluang ini mendoakan agar apa sahaja yang ditakdirkan, ditentukan oleh Allah kepada isteri, mantan adun kawasan tuan-tuan lah. Kebetulan malam ni saya mari mengajar masjid tuan-tuan ni yang mana dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Santan N05 N06 Bintung, yang mana beliau dimaklumkan kepada saya dan saya dah semak dalam keadaan yang nazak di hospital Tuanku Fauziah di Kanga. Jadi saya mengambil kesempatan kerana beliau juga dahulu ketika sihat bersama dengan datuk suami antara jamaah yang istiqamah menuntut ilmu. Seingat saya, kedua-dua hamba Allah ini, YB Sabri dan isteri dia, Datin Latifah ni, mula berhenti menghadiri kelas ni apabila Datuk Sabri ni menjalani pembedahan mata. Beliau stop daripada hadir kelas. Tidak, beliau akan ikut kelas-kelas kita ni pergi mana-mana. Dia beliau maklumkan, kata beliau buat operation mata, tak boleh datang. Selepas daripada itu Allah uji pula dengan kesihatan isterinya yang kritikal, yang agak berat, sehinggalah pada hari ini dan petang tadi saya dapat WhatsApp daripada 2-3 pihak yang mengesahkan bahawa isteri kepada YB Sabri ini dalam keadaan yang agak kritikal. Jadi sebagai orang beriman yang sentiasa percaya, yakin 100% penuh, tidak ada ragu-ragu kepada kekuasaan dan kebesaran Allah, untuk kita memanjatkan doa supaya dipermudahkan apa sahaja yang telah tertulis untuk beliau, dipermudahkan, dilapangkan dan diberikan kesabaran kepada seluruh ahli keluarga dengan ujian yang berat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memakbulkan doa salah seorang daripada kita. Bab yang berikutnya, bab pada menghuraikan tentang umat yang paling ramai masuk ke dalam syurga ialah min hadhil ummah, orang manusia yang paling banyak duduk di dalam syurga ialah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan perasan, kita undur di belakang sikit. Tajuk-tajuk kita ni dia berkait. Kalau siapa yang duk catat atau duk ingat, mula-mula kita bincang, kita bahas isu lelaki wanita. Kemudian kita bahas isu
sombong, tawadhu', orang miskin, orang kaya. Kemudian kita bahas tentang kesudahan kepada orang yang belum baligh. Siapa dan bagaimana? Yang paling ramai wanita, yang paling ramai orang yang tawadhu', miskin. Cuma pada malam ini nak lebih detail, nak lebih halus. Golongan yang paling ramai menjadi penghuni ahlul jannah adalah daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita adalah sebahagian daripada yang ramai itu. Nabi bagi tahu yang paling ramai, majoriti, separuh daripada ahli syurga itu kuatanya adalah untuk umat aku. Umat Musa, umat Ibrahim, umat Isa, umat Nuh, umat-umat nabi-nabi yang sebelum daripada aku. Mereka itu berkongsi separuh lagi. Saya bagi contoh. Kita pergi satu dewan, penganjur sebut separuh daripada kerusi dewan ini dikhaskan untuk orang santan. Yang separuh lagi campur-campur. Seri ada sikit, kangak ada sikit, arau ada sikit. Artinya kalau 100 orang, 50 orang santan ya. Yang 50 lagi campur. Ramai tak? Tak ramai lah. Maksudnya mungkin kangak 10, mungkin arau 20, mungkin berseri 15. Tapi semua depa tadi ni tak boleh lebih daripada 50. Sedangkan khas untuk orang santan ni 50. Tak campur, solid. Jadi maksudnya kalau tengok pada posisi itu, yang ramai dalam dewan tu sudah orang santan lah. Jadi ini gambaran bila Nabi kata setengah daripada syurga itu umat aku. Logik atau tidak? Munasabah atau tidak? Sebab apa? Sebab kita adalah umat yang paling ramai. Okey, saya bagi contoh. Sekali saya baca hadis. Hadis tak banyak, ada 3-4 ayat. Okey. Tuan-tuan pi dalam Malaysia ni, tuan-tuan jumpa siapa paling ramai? Saya kena tanya tuan-tuan lah. Orang Melayu lah. Okey, orang Melayu. Pasal tanah Melayu, majoriti orang Melayu. Okey. Satu tajuk habis lah. Melayu Perlis, Melayu Kedah, Melayu Kelantan, Melayu Terengganu, Melayu Penang tolak tepi ya. Ada kot 2-3 orang. Ni negeri-negeri yang majoriti Melayu ni. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, mana lagi? Pahang. Bila campur-campur, ramai mana? Ramai orang Kelantan. Pergi taman mana pun, dia kata dia pergi Shah Alam. Saya duduk Shah Alam. Duduk mana? Saya duduk Shah Alam. Shah Alam. Shah Alam dekat Bacuk. Tak. Shah Alam.
Dekat Damansara. Kelantan. Pasal apa orang kata Kelantan ramai? Pasal rakyat dia ramai. Dan majoriti orang Melayu. Jadi bila ramai rakyat dia, dia dominasi lah. Dia yang jadi majoriti. Okey. Saya nak tanya tuan-tuan. Dalam banyak-banyak Nabi ni, yang paling ramai pengikut, Nabi mana? Nabi Muhammad. Nombor 2, Nabi Musa. Jadi bila Nabi Muhammad, umat yang paling ramai dan yang paling ramai mengikut ajaran dia, tentulah dia yang paling banyak dalam syurga. Dari sudut, tuan-tuan, dari sudut bilangan, kita tak payah cerita Muslim kada, kita cerita umat dulu. Ni kita lah ni, mula sejak daripada zaman Nabi Muhammad dilantik jadi Rasul tu, kita dianggap sebagai umat akhir zaman. Kita adalah umat akhir zaman. Kita adalah umat Nabi yang terakhir. Kita adalah umat Rasul yang terakhir. Ada lagi umat selepas kita? Ada Nabi lagi selepas Nabi kita? Ada Rasul lagi selepas Rasul kita? Tak ada. Jadi ramai tak kita ni? Ramai. Nabi Nuh lepas daripada banjir, cerah, tinggal atas kapal tu ya. Daripada atas kapal itulah beranak umat manusia. Nampak? Nabi-nabi yang lain ni, mereka ada period time, ada tempoh masa. Nabi ni lama mana? Nabi ni lama mana? Nabi ni lama mana? Sebab habis Nabi tu, dia ganti Nabi lain. Habis Nabi tu, dia ganti. Artinya datang bersilih ganti. Yang tak datang dah lepas Nabi yang diutuskan itu hanyalah Nabi kita. Jangan duk buat tak ketahuan hala piduk lantik Nabi lain pula. Berebut nak jadi wakil rakyat tak boleh. Syat tuan-tuan. Okey, baik tuan, kita sambung balik. So dia YB telefon, dia apa? Doktor bagi tahu, kata dia bila satu sampai stage tu kita dah kena decide. Kalau kita cabut tu artinya dia dah tak ada lah. Kan? Hakikatnya dia dah tak ada lah. Bila kita tarik tu, adakah dari sudut hukum tu kan? So kita doakan yang terbaik lah, insya-Allah. Baik. Okey. So Nabi SAW tadi ni dia kata apa? Dia kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Sa'id bin Jubair, menceritakan kepada aku daripada Ibnu Abbas, uridat alayyal umam, dibentangkan kepada aku umat-umat sebelum daripada. Uridat alayyal umam artinya dibentangkan. Allah Ta'ala tunjuk umat-umat sebelum daripada umat dia dengan Nabi masing-masing. Nabi kata ada Nabi yamurru ma'ahul ummah, ada Nabi yang ikut belakang dia satu kelompok, satu umat.
yamurru ma'ahun nafar. Ada yang belakang dia ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafar. Nafar ni 3 sampai 10. Nafar ni 3 sampai 10. Lebih kurang lah. Nafar. Ingat tak lebih pada 10. Ni pengikut yang terima dakwah dia, yang jadi follower dia, pengikut dia. Okey, tak kira lah Nabi mana, tapi Nabi abang ada satu kelompok, ada yang nafar, tak sampai 10 orang. Kemudian Nabi SAW kata, wan nabi yamurru ma'ahu al-'asharah. Ada Nabi 10 orang. 10 orang. Belakang dia tu 10 orang. Wan nabi yamurru ma'ahu al-khamsah. Ada Nabi 5 orang. Wan nabiyyu yamurru wahdah. Ada Nabi yang dia seorang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat satu kelompok ramai. Ya Jibril, haula ummati. Adakah mereka itu umat aku? Nabi kata yang ramai itu umat aku ke? Artinya kita lah. La. Nabi kata, Jibril kata bukan. Jibril kata, undur ilal ufuq. Tengok ujung, ufuq. Nabi kata, aku pun fanazartu. Aku pun tengok. Mula Nabi macam sedih lah. Pasal dia tengok yang ni 5 orang, yang ni 8 orang, yang ni 10 orang, yang ni 3 orang. Yang ni tak ada orang. Tiba tengok ramai. Nabi kata, hak tu aku dah. Tapi Jibril kata tak. Jibril kata tengok ufuk, tengok yang hujung. Tengok yang hujung. Nabi kata bila aku tengok yang hujung, lebih ramai daripada yang tadi. Jibril kata yang tu baru umat engkau. Jadi berdasarkan pada hadis ni tuan-tuan, umat yang paling ramai menerima dakwah, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi adalah Nabi kita. Dan hadis inilah yang menjadi dalil bahawa kebenaran ni bukanlah diukur pada ramai orang ikut ke tak. Pasal kalau kita nak kata ramai orang ikut, baru betul yang Nabi yang tak ada orang ikut tadi kalut. Sebab itu kebenaran tak diukur berdasarkan kepada jumlah orang ikut. Dalam Quran kata wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Sekiranya engkau Muhammad ikut ramai yang mana di atas muka bumi ni, hang ikut yang pegang yang ramai ni, mereka akan menyesatkan engkau daripada jalan Allah. Artinya Quran kata apa? Ramai belum tentu betul. Pasal itu kita tak pernah hujah ramai. Hampa saja yang buat. Orang lain tak buat. Ramai lagi tak buat. Tapi kadang-kadang, bukanlah tak boleh kita nak ukur ramai tak ramai ni. Ada juga hadis yang kata kita kena tengok ramai tak ramai ni. Tapi kadang-kadang orang kita ni, contoh, dia kata apa saja yang tak baca bismillah ni. Baca bismillah pelan ni. Perih je baca bismillah pelan ni. Negeri lain ramai lagi tak baca bismillah kuat. Kita kata kalau nak banding kot Malaysia ni, memanglah. Tapi kalau kita ada duit pergi berjalan luar sikit, bismillah sir ni dipegang oleh mazhab
Okey. Hanafi dia kata bismillah sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah baru derah. Mazhab Syafi'i yang kata bismillah jahar. Mazhab Malik tak baca terus. Di sisi mazhab Malik, baca bismillah dalam sembahyang tu makruh. Dia bukan bincang derah ke pelan, dia tak bagi baca terus. Okey. Mazhab yang paling besar dalam dunia ni, yang paling ramai sekali pengikut dia, mazhab mana? Hanafi. Cina, mazhab apa? Hanafi. Rakyat Cina, Muslim China, ramai Hanafi. India, Cina Hanafi, India Hanafi, mana lagi? Pakistan Hanafi, mana lagi? Turki, yang sekarang ni bukan Turki, Turkiye. Turki Hanafi. Kan Hanafi, apa nak tahu dia Hanafi tak Hanafi? Dia sembahyang subuh sayuk. Kita Syafi'i pun banyak Hanafi dalam bab tu. Satu lagi dia sembahyang apa sayuk? Subuh dengan asar. Ada perbahasan panjang lah. Pasal apa dia sembahyang subuh dengan asar lewat. Saya nak habaq negara-negara yang besar. Apa? China, India, Pakistan, Turki. Ini semua Hanafi. Kalau nak campur-campur tu, Syafi'i sebahagian Mesir, lepas tu mai ikut Nusantara, Brunei berapa orang kan, lepas tu Malaysia, Indon duk gagah dengan Indon tu lah ramai sikit kan. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab, Hanbali, banyak Hanbali, Qatar Hanbali, Kuwait Hanbali, Saudi tu Hanbali, walaupun orang panggil dia apa? Wahabi. Cuba tuan-tuan tengok Imam Mekah. Cuba tuan-tuan perhati, Imam Mekah dia mazhab apa? Hanbali. Mazhab Hanbali dia letak tangan tahu mana? Imam Ahmad ni bersedekap. Di sisi Imam Ahmad, dia tak letak atas dada, dia letak di pusat. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok imam-imam Mekah live Masjidil Haram, live Masjid Nabawi, cuba tengok tang mana dia letak tangan ni. Pasal depa mazhab Hanbali. Saudi ni mazhab dia Hanbali. Jadi Wahabi ni tak ada dalam dunia ni. Tak ada. Pasal tu orang nak mai berkelahi Wahabi ni, kita nak tanya apa dia tu Wahabi. Dia kata Wahabi itu ialah mereka yang membaca bismillah dengan perlahan. Nanti kalau nak kata Wahabi tu, pasal tu kita kata kalau nak bertengkar, kita nak tanya 2-3 patah ya. Pertama, apa itu Wahabi? Kalau dia kata Wahabi ialah mereka yang tak baca bismillah derah, kalau itu takrif Wahabi, Hanafi, Hanbali adalah mereka yang kata bismillah pelan. Adakah itu Wahabi? Apa dia lagi yang dia duk kata? Wahabi ialah mereka yang tidak baca Yasin malam Jumaat. Yang kata tak boleh baca Yasin malam Jumaat tu Al-Imamun Nawawi, yang dia kata tidak boleh mengkhususkan apa-apa bacaan pada malam Jumaat. Apa lagi yang dia duk kata? Doa ramai-ramai. Siapa yang tak doa ramai-ramai, dia adalah Wahabi. Imam Syafi'i kata, aku suka imam lah memperlahankan zikir selepas salat. Dia hanya boleh derah kalau dia nak mengajar. Bukan Wahabi, Syafi'i. Jadi, tabak, tak mana?
Yang mereka duk tuduh tu kita boleh habang. Yang mereka duk senarai ciri-ciri Wahabi tu, kita boleh habang. Yang ni mazhab mana? Yang ni yang bertuduh Wahabi ni mazhab mana? Yang ni mazhab mana? Sentuh isteri tak batal. Semayang dia kata Wahabi. Ini semua bukan Wahabi. Ini semua beza mazhab. Pasal tu saya kata, bila kita halusi, last sekali, tak ada pun Wahabi tu. Pasal tu siapa-siapa nak berbahas Wahabi ke apa dia? Mau bagi clear apa dia tu Wahabi. Sampai lah kita pun tak tahu. Tuan-tuan tahu apa dia Wahabi? Wahabi itu yang tak bagi orang baca Quran kat orang mati. Yang tak bagi orang baca Quran kat orang mati, yang kata tak sampai tu Imam Syafi'i. Jadi apa dia? Okey. Wahabi itu ialah orang yang tak kunut dalam sembahyang subuh. Yang tak kunut dalam sembahyang subuh ialah Hanafi. Hanafi kunut ke tak? Tak. Pasal tu saya kata, bukan? Tak ada Wahabi. Jadi yang ni yang dia panggil apa? Tenggelam punca. Macam mereka duk kalut parti lah ni, mereka tak tahu parti apa pun. Tak ketahuan parti apa pun. Dia kata aku sokong PAS. Lepas tu dia pipi kertas undi, dia nak pangkah, tak ada PAS. Contohlah, dia tak pangkah, dia keluar pergi kat kawan dia, pangkah lah, tak ada PAS. Memang tak ada PAS, perikatan tu PAS. La ilaha illallah. Awak hantar abang, bila yang tukar? Pasal barisan sama kan. Yang baru perikatan lah. Saya report pula. Saya bukan buat contoh pasal nak tu, saya buat contoh baru. Pasal dia tak ketahuan. So saya habang siap-siap. Lagu tu lah, lagu yang duk tuduh tak tahu. Dia kata PAS tak bertanding. Dia pun kata PAS bertanding. Aku tak pangkah. Tak, dalam kertas tu ada tulis perikatan. Perikatan ada. PAS tak ada. PAS tu lah perikatan. La ilaha illallah. Aku ingat perikatan tu, Tunku Rahman tu. Kan perikatan kan tu. Tu dia tuan-tuan. Sebelum kita nak sembok, nak tuduh Wahabi ke apa, bagi ketahuan. Tidak, sat lagi malu ya oleh orang. Betul ya? Baik. Tahulah tadi kita. Okey. So saya nak bagi taunya, inilah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Lepas tu kita sambung. Apa dia lagi? Adi. Yang kata kita ni paling ramai. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia kata kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat bernama Qubbah. Ada lebih kurang 40 orang dalam riwayat Muslim. Kami, kata Abdullah bin Mas'ud, di satu tempat Qubbah ada lebih kurang 40 orang sahabat. Kemudian Nabi SAW tanya, dia sembang dengan kami. Dia kata apa? Atardawna an takunu rubu' ahli jannah. Dalam hadis ni Nabi SAW kata apa? Nabi SAW kata, okey, adakah kamu suka? Atardaun, adakah kamu redha sekiranya kamu menjadi rubu' 1/4 daripada ahli syurga? Artinya kita 1, 3 lagi depa. 3 tu maksudnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi-Nabi lain lah. Apa kata sahabat? Apa kata sahabat dalam sebahagian riwayat, dia berkata Allahu Akbar. Okey, alhamdulillah. Kemudian Nabi SAW sambung. Nabi kata atardawna an takunu thulutha ahli jannah. Nabi kata macam mana pula kalau kamu menjadi thuluth
Jadi rubu' 1/4. Yang ni 1/3. Kalau 3 juta, 1 juta kita, 2 juta lagi mereka. Mereka campur-campur 2 juta tu mereka. Kita solid 1 juta. Oh, Alhamdulillah lah. Pasal 1/3 dengan 1/4 mana banyak? Kek bulat, kerak 4 dengan kerak 3, mana banyak? Kerak 3 lah. Betul tak? Nasi bungkui kita balik, kalau bini seorang share 2, kalau bini 2 orang share 3, kalau bini 3 share 4, kalau bini 4 share 5, lagi ramai lagi sikit lah. Pasal itu dalam politik pula, dalam ekonomi dia ada teori apa? Teori kek. Maksudnya lagi ramai kita kena potong bagi banyak. Tuan-tuan buat sambutan birthday, beli kek di secret recipe, panggil Tok Imam dengan Tok Bilal. Tok Syok pun tak panggil. Pergi habaq kat Tok Imam, siap lagi pergi rumah saya. Pergi habaq kat Tok Bilal, pergi sengap-sengap. Jangan start motor, tuntun dia. Tak mau bagi orang tahu. Jadi dia, bini dia, Tok Imam, Tok Bilal. Tok Imam baca doa, Tok Bilal happy birthday. Kan? Kerak berapa orang? 4 bahagian. Kenyang Tok Imam. Tapi kalau panggil Tok Syok, kena panggil penjaga kawasan, panggil pula penjaga kubur. Bendahari kita nak pergi mana ramai-ramai. Bendahari pula seorang lagi mengekor. Lepas tu pemeriksa kira-kira, tak ajak ah. Pergi pula, dapatlah seorang sepotong. Tokok depan, habis belakang. Jadi lagi sikit sikit kita potong, lagi banyak. Tadi 1/4, yang ni 1/3. Kuih banyak lah, tak apa. Nabi tak berhenti lagi. Nabi kata, atardawna an takunu syatra ahlil jannah. Daripada 1/4 dia naik jadi 1/3, dia naik jadi setengah ahli syurga itu kita. Setengah daripada ahli syurga itu kita. Nabi SAW sebut apa? Nabi kata, walladhi nafsum Muhammad biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في الجلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. Apa kata Nabi? Demi Allah yang Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya aku berdoa kepada Allah, aku berharap kepada Allah supaya separuh daripada ahli syurga, setengah daripada ahli syurga adalah umat aku. Maksudnya Nabi minta, Allah bagi. Lepas tu dia jadi macam mana? Sekali Nabi beritahu, yang setengah daripada umat dia tu siapa dia? Azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, tuan-tuan. Okey. Tadi Nabi kata dalam hadis yang kita berhenti tadi, Nabi SAW sebut setengah daripada ahli syurga itu ialah umat dia. Dan dia kata annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimatun, dan tidak masuk ke dalam syurga itu melainkan diri muslim. Artinya apa, tuan-tuan? Umat ini betapa besar dan buruknya dosa dan maksiat yang dia buat jika dia mati di atas muwahhid, sebagai orang yang mentauhidkan Allah, yang dia tak terlibat, yang dia tak terjatuh dalam dosa yang tidak ada maaf bagimu, iaitu syirik, akhirnya dia akan masuk. Ramai tak? Yang ramai duk ada ni yang termasuk sebahagian daripada kita ahli maksiat. Dan tuan-tuan, kita tak nafikan, saya nak cerita pada tuan-tuan yang tuan-tuan selalu dengar ni, depa ni masuk ke tak masuk? Mari kita cerita. Contoh. Tuan-tuan dengar elok. La yadkhulul jannah mannan wala 'aq wala mudminul khamr. Tak masuk syurga orang yang mengungkit benda yang dia bagi ke orang. Tak masuk syurga orang yang derhaka kat mak bapak, dan tak masuk syurga orang yang ketagih arak. Masuk ke tak? Tak apa, jangan jawab ai. Sambung. Salasatun la yadkhulunal jannah al-'aq liwalidayh. Tak masuk syurga orang yang derhaka kat mak bapak dia. Wadayyuth, suami yang dayyuth, tak masuk syurga. Warajilatun nisa, dan wanita yang menyerupai lelaki, tak masuk syurga. Tuan-tuan senarai, apa dah? Derhaka, kaki ungkit, minum kaki arak, kaki botol, minum arak, apa lagi? Dayyuth, darai, pondan. Sambung lagi. Apa? Tak masuk syurga jiran yang menyakiti jirannya. Ni Nabi kata la yadkhulul jannah, tak masuk syurga jiran yang menyakiti jirannya. Lagi,
tak masuk syurga orang yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian dengan orang Islam. Kafir zimmi, kafir muahid. Yang dia mari negara Islam, dia ada perjanjian, kita kena jaga dia, pi katok mati. Tak masuk syurga. Okey. Dalam hadis-hadis ni, ada lagi yang Nabi SAW sebut tak masuk tu. Apa makna tak masuk? Sebab yang kita tahu, kalau dia Muslim, okey, nombor satu. Yang kita sebut tadi ni, kaki botol, derhaka mak bapak, dayuth, mengungkit-ungkit benda yang dia bagi dekat orang, pondan, darai, bapuk, pengkit, apa, tomboy. Saya nak tanya tuan-tuan, takat yang tuan-tuan duk mengaji, ilmu yang ada pada tuan-tuan, ini kategori apa? Dosa? Dosa besar. Pelaku dosa besar, gelaran dia fasik. Dia masih Islam. Maknanya apa? Dalam hadis yang Nabi kata tadi, orang Islam akhirnya akan masuk syurga. Artinya, para ulama bahas panjang lah. Tapi saya nak ringkaskan, mereka tetap akan masuk. Cuma, satu, tak masuk awal. Tak masuk dalam arti kata tak masuk awal. Tak masuk awal, mereka pergi mana? Dah minum arak, dayuh, dah buat dosa, kita basuh lah dulu selapis. Lepas dah clear apa semua, baru masuk. Tapi saya nak ceritanya, yang betul-betul tertutup, terhalang, yang memang tak boleh masuk, orang yang mati mensyirikkan Allah. Yang ni saja. Kaki botol, kaki judi, kaki betina, kaki apa segala yang tak elok tu, semua ni kita kata depa dosa besar, Allah azab depa, lepas selesai tu depa akan masuk syurga. Jadi ramai tak? Ramai. Dan satu lagi, nak habaq kata ramai ni, panjang tajuk ni kalau kita nak bahas. Tapi saya nak baca satu hadis. Cuma hadis ni dia ada kritikan lah, tapi dia maksudnya kita boleh ambil lah, sebab dia ada hadis-hadis yang sahih tu. Yang ni mungkin kita boleh, walaupun sebahagian ulama dia angkat jadi hasan, sebahagian ulama kata daif. Tapi hadis ni kalau dia daif pun, artinya kita ada hadis yang sahih tadi. Cuma hadis ni dia makna lebih kurang, cuma dia detail sikit. Nabi kata apa? Hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Ad-Darimi, juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, bahawa di dalam syurga ada 120 saf, 120 barisan. Ramai mana tak tahu. 120. Kita saja berapa? 120. Kita saja. Kalau ikut ni, Nabi kata samanun minha min hadhil ummah, 80 sah barisan. 120, 80 tu barisan tu umat aku belakang. Wa arba'un, 40 lagi min sairil umat Nuh, umat Musa, umat Ibrahim, umat Isa. Campur-campur, mereka dapatlah 40 barisan, 80 lagi untuk aku. Total 80 campur 40, 120. Saya nak tanya tuan-tuan, tajuk ni kita bincang buat apa? Tajuk ni kita bahas buat apa? Tajuk ni kita mengaji pasal apa? Kita nak habaq. Kita paling mudah, paling senang nak masuk. Pasal apa tuan-tuan? Saya bagi contoh. Dulu nak masuk universiti, dia pakai sistem kuota. Kuota ni katalah 30%
Mesti orang Melayu. Contoh. Jadi orang Melayu ni lagu mana pun kena bagi cukup 30 ni pasal kerusi ni untuk mereka. Jadi kalau kata kurang ke apa ke, boleh ambil lah pasal ada tempat khas. Yang lain semua kena bersaing lah. Susah lah kan kena bersaing. Lawan pada sistem kuota ni meritokrasi lah. Artinya kena bersaing. Siapa yang hebat baru boleh masuk. Umat ni Tuhan rahmat, Tuhan sayang. Kita ramai. Nanti kalau kita bincang tuan-tuan, orang lain nak kena buat 50 baru dapat 50. Kita buat 5 dapat 50. Orang lain kena baca 10 baru dapat 10. Kita baca 1 dapat 10. Baca 10 dapat 100. Orang lain kena semayang berapa puluh tahun baru nak dapat 84 tahun. Kita boleh satu malam dapat 84 tahun. Hidup 60 tahun. Pasal itu kita mangkit-mangkit umur kita 60 tahun. Ibadat kita mungkin 300 tahun. Dia jadi ikut mana? Ibadat lebih pada umur. Mana masuk akal ibadat lebih pada umur? Ibadat lebih pada umur pasal Tuhan double, triple. Ini keistimewaan umat Nabi. So hadirin mukminin, satu kesimpulan dia, dah terbuka, terbentang luas peluang, chances untuk kita masuk. Tak gaduh berebut, tempat banyak. Cuma kita nak kena pastikan, make sure diri kita, anak isteri kita dapat tempat lah. Tempat banyak. Sekejap lagi duk syok. Tempat banyak. Dia duk relax. Orang sapu cerah, mama nak masuk, ada lagi? Tak ada. Tapi yang kata umat Nabi ni, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua yang bawa gelaran umat aku masuk. Allah dengar lagu tu tuan-tuan, lapang dada. Illa man aba, kecuali yang memang tak mau. Siapa dia Rasulullah? Orang yang ikut aku masuk. Orang yang tak mau ikut aku tak masuk. Mudah. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah rahmat kita, Allah berkat kita, dan Allah jadikan kita daripada kalangan orang-orang yang ramai itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.